أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau Timbalan, pengerusi saf kepimpinan jawatankuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat sidang jemaah sekalian. Kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, bimbingan mukminin ataupun bimbingan mukmin. Jadi bab kita ni adalah bab ar-riya'. Riya' maknanya menunjuk-nunjuk di dalam melakukan amal. Maknanya amal ibadat. Menunjuk-nunjuk. Maknanya di situ tujuannya bukan lillahi ta'ala. Itu makna ar-riya'. Melakukan sesuatu ibadat, amal ta'at, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara makna bukan kerana Allah ialah ada sifat ar-riya'. Jadi apakah tujuan ya seseorang itu ya bersifat ar-riya'? Sebelum ni kita sentuh tingkatan ar-riya'. Malam ni tujuan. Jadi mereka bersifat ataupun melakukan amalan ada ar-riya', ada beberapa tujuan. Yang pertama, mereka ini menonjolkan ataupun menunjukkan ibadatnya, takwanya, waraknya, supaya ianya dipercayai, supaya mendapat thiqah. Dia ni seorang yang amanah, dia ni seorang yang jujur, seorang yang boleh dipercayai. Lalu dia pun menunjukkan kepada orang ramai dia ni taqwa wara'. Dengan arti kalau diberi sesuatu tugasan kepada dia, dia ni amanah, dia ni jujur, dia ni tulus, dia ni ikhlas. Jadi tujuannya untuk mendapat kepercayaan. Padahal di dalam hatinya tidak ada lillahi ta'ala. Semata-mata supaya orang percaya kepada dia, meraih kepercayaan, bukan meraih ridha Allah Ta'ala. Di situ bahayanya. Dengan arti bila seseorang melakukan amalan, amal ibadat, amal taqwa, supaya orang kata dia ni wara', dia ni taqwa, dia ni orang yang soleh, ianya termasuk di dalam tujuan maksiat. Mana berdosa lah. Tujuan maksiat. Apatah lagi kalau tujuannya supaya dilantik sebagai ketua. Dilantik sebagai ketua. Di sini disebut sebagai, diangkat sebagai kepala daerah. Mana ketua lah.
jadi tok apa? Tok dagang ke, ketua kampung ke, YB ke. Mulalah datang surau masjid, pakai kopiah, pakai surban, pakai baju Melayu. Lepas habis election, berjoget dia. Maknanya tujuannya untuk meraih kepercayaan. Jadi amalan itu jauh daripada lillahi ta'ala. Jadi tujuannya adalah untuk maksiat, atau ditugaskan untuk membahagikan harta zakat, supaya orang beri harta kepada dia. Kita wakilkan kepada dia beri harta zakat, diagihkan kepada fakir miskin. Orang nak bagi harta ni bukan mudah, kecuali orang tersebut berkepercayaan. Jadi dia nak supaya orang percaya kepada dia, dia menzahirkan, menunjukkan dia ni taqwa soleh. Tujuannya maksiat untuk makan harta zakat. Tengok tujuan maksiat. Bila tujuannya untuk dilantik sebagai ketua, sebagai ketua kampung, sebagai tok dagang, sebagai apa itu, tujuannya untuk mengumpulkan harta benda. Jadi tujuan maksiat. Amalan itu bukan kerana Allah. Hanyalah hendak menyalahgunakan kuasa atau mencuri. Mencuri maknanya mengambil harta orang ramai secara tidak benar. Maknanya mencuri, ia harta orang awam. Juga supaya dia diberi upah, lalu digelapkan wang itu. Maknanya dibelanjakan di tempat yang tidak betul. Sesuatu rezeki, wang ringgit, harta yang diperolehi dengan cara yang tidak betul, biasanya dihabiskan, dibelanjakan pada jalan yang tidak betul. Berjudi, apa lagi, minuman yang keras, air syaitan, apa lagi, segala warna maksiat akan terzahir dari harta yang haram. Pasal apa? Sumber dia tak betul dah. Bukan dia bila dapat harta tipu, harta curi, harta tak betul, judi umpamanya, buat satu masjid. Jarang dengar dah. Biasanya banyak dihabiskan. Harta curi, harta rompak dihabiskan di meja-meja judi. Ataupun memuaskan nafsu dia dengan berbagai-bagai bentuk kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi sumber tak betul. Jadi orang begini, begitulah dia, akan dihabiskan pada jalan maksiat. Semua itu adalah seburuk-buruk perbuatan ar-riya. Seburuk-buruk perbuatan ar-riya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketaatan kepada Allah dijadikan bahan untuk melakukan maksiat kepadanya. Dia buat ibadat bukan kerana Allah. Dia pun dapat harta benda. Harta itu pula dibelanjakan pada jalan maksiat. Tengok 2-3 kali ya, mendapat murka Allah ya subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi meraih kepercayaan, dilantik jawatan tertentu ataupun jabatan tertentu, mendapat kuasa, mendapat harta, kemudian dibelanjakan pada jalan maksiat. Dan yang kedua, tujuannya untuk mendapat keduniaan. Mana kumpul harta, mendapat keduniaan, harta benda dan sebagainya. Dengan arti seseorang itu menunjukkan dengan kelebihannya, ilmunya, ibadat-ibadatnya supaya mendapat harta benda. Ini juga dunia lebih kurang yang pertama tadi. Cuma yang pertamanya ar-riya, kemudian tujuannya hendak buat maksiat. Yang ni ar-riya untuk mendapat manfaat dunia, ya.
Jadi jenis yang kedua ini juga adalah benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia lebih ringan sedikit berbanding yang pertama tadi. Yang pertama ar-riya dapat kuasa, dapat jawatan, dapat pangkat, digunakan kuasa, diguna pangkat, diguna harta benda buat maksiat. Yang kedua ini buat amal taat untuk menunjuk-nunjuk, untuk mendapat habuan dunia, dilantik, dinaikkan pangkat, begitu. Tetapi ianya untuk sekadar itu sahaja. Bukan dia kumpul harta benda untuk pergi berjudi, untuk pergi beli nombor ekor, bukan itu. Maknanya lebih ringan berbanding yang pertama. Namun begitu amal ibadatnya sia-sia. Pasal apa? Kita disuruh supaya beramal ibadat lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Hanya setiap amalan itu mesti berdasarkan kepada niat. Jadi niat untuk menjadikan amal ibadat diterima mestilah lillahil wahidil qahhar. Lillahi wahdah la syarikalah. Hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Bila ada ar-riya, di situ sudah ada makna syirik. Asyirku al-khafi ataupun dipanggil asyirku al-asghar, syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Mana sudah ada makna di situ syirik. Jadi kita beribadat supaya diterima lillahi wahdah. Mesti nak cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu amalan dengan jalan ar-riya, dengan maksud supaya disangkanya orang, disangkanya orang di antaranya sebagai orang yang tidak zuhud, ataupun kalau dia beramal ibadat supaya disangka sebagai orang yang zuhud, itu pun dia. Dan juga dia melakukan sesuatu amalan supaya disangka orang bahawa ianya bukan ahli zuhud ataupun golongan orang khusus. Ia takut disamakan darjatnya dengan kebanyakan orang. Misalnya seseorang yang biasanya berjalan cepat-cepat, tetapi setelah ada orang lain melihatnya, tiba-tiba dia berjalan dengan perlahan. Oh, mana tujuan dia? Supaya orang sangka dia ni bagus, dia ni baik. Solat, bila tak ada orang, laju dia solat. Rukuk pun spring, sujud pun spring. Bila depan orang, slow dia, lama sujud, lama rukuk, panjang baca Al-Fatihahnya, qiyamnya panjang, mak dia panjang, mak dia, ma'arik li sukun dia panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, oh panjang, cantik. Ar-Rahmanir Rahim, panjang. Maliki Yaumiddin, cantik bunyi. Bila solat seorang-seorang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan tak jadi itu. Jika tujuannya supaya orang kata, oh dia ni baca Quran mendayu-dayu, merdu, itulah ar-riya. Itulah ar-riya. Maknanya juga perkara yang dilarang di dalam agama. Maknanya kita ni kalau ada sifat muraqabah, kita duduk di mana pun sama saja dari segi amalannya. Pasal apa? Kita melakukan amalan bukan tujuan lain kecuali ridha
Allah Ta'ala. Kita nak cari ridha manusia ni, tak akan capai yang kita kehendaki sampai bila-bila pun. Ridha, kata orang solehnya, ridha nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia satu matlamat yang tidak akan dicapai. Ada je tak kena. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Sementara mencari ridha Allah suatu matlamat jangan pernah dilupakan, jangan pernah ditinggalkan untuk mencari ridha Allah. Ridha nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Jadi segala amalan mesti lillahi ta'ala. Tengok hadis yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tu hadis besar tu. Di dalam kitab-kitab hadis banyak di antaranya dimulakan dengan hadis ini, supaya kita buat apa-apa lillah baru dapat pahala. Kita mengaji ilmu, hafal Quran, apa semua lillahi ta'ala baru mendapat berkat, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari memulakan sahih beliau dengan hadis ini. Sebelum kitabul wahyi lagi dimulakan dengan hadis niat. Al-Imam Abu Dawud sama juga di dalam sunan beliau, Abi Dawud. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi tulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab, mula dengan hadis ini, dengan harapan dia tulis ini, dia belajar ini, dia sebarkan ilmu ini lillahi ta'ala. Hadis 40 Imam Nawawi sama juga. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi pentingnya beramal ibadat lillahi ta'ala, baru jadi ibadat, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara kesimpulannya, segala perkara yang kita lakukan ya mesti di dalam hati kita adalah lillahi ta'ala. Dengan arti bila bercampur dengan sesuatu yang lain, lillahi ta'ala sudah termasuk di dalam bab asyirku billah, dalam bab asyirik. Kemudian seterusnya riak yang samar-samar. Samar-samar maknanya tak jelas. Itu makna samar-samar, tak jelas. Riak ke tidak, itu maksud dia. Ataupun seseorang tu dia ditipu, ni bukan riak ni, padahal dah riak. Jadi samar-samar. Benda samar-samar ini kadang-kadang termasuk dalam makna syubhat, benda syubhat, benda tidak jelas. Jadi lebih baik ditinggalkannya. Berhubung dengan riak, cuba kita tengok. Riak itu ada yang terang-terangan dan ada yang kesamaran. Yang terang-terangan ialah diperlihatkan dalam kelakuan, tindakan dan perbuatan. Ucapan pun sama juga. Ucapan pun sama juga. Sekalipun pada mulanya diharapkan adalah pahala. Tu mula-mula bagus dah. Dia buat amal ibadat. Duk tengah-tengah buat, mari bisikan dalam hati dia, oh ada orang tengok ni, oh dia pun buat bagus. Tu maknanya sudah bercampur dah. Kemudian dia pun ingat balik. Dia pun istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian lama-lama datang balik serangan itu. Datang balik serangan itu. Maknanya di sana ada
peperangan ya di dalam jiwa dia, keikhlasan dia. Jadi perkara ini memerlukan kepada dipanggil mujahadah, mujahadatun nafsi, ataupun jihadu an-nafsi. Mana kena sentiasa lawan itu. Bila ada lintasan, dia panggil khawatir, khawatir syaitaniyah. Lintasan syaitan. Memang syaitan ni kerja dia nak merosakkan amalan kita, ataupun supaya amalan manusia ini tidak diterima oleh Allah. Lalu dia campak benda tu dalam hati manusia. Jadi kita kena lawan. Dah mula tadi bagus dah, lillahi ta'ala usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Duk tengah solat, rasa datang perasaan itu. Duk solat sunat cantik dah, tapi tengok bila ada orang tengok, rasa nak menunjuk-nunjuk pula. Cara rukuknya, cara sujudnya hilang dah lillahi ta'ala. Jadi kena banyak beristighfar, kena lawan. Dia panggil mujahadah, mujahadatun nafsi, jihadun nafsi. Dia kena lawan benda tersebut. Lebih samar sedikit ialah sesuatu yang tidak biasa dilakukan jikalau berada seorang diri, tetapi pada suatu saat amalan itu dipaksa-paksa untuk melakukannya, diringan-ringankan dirinya untuk mengamalkannya, sedang tujuannya juga mengharapkan ridha Allah. Tengok bercampur. Kalau di rumah dia solat juga, solat sunat qabliyah ba'diyah, dia solat juga. Tapi bila disurau di masjid, kalau di rumah solat 2 rakaat, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, tapi bila disurau di masjid dia solat 4 rakaat. Di situ kesamaran. Depan orang dia solat sampai 4 rakaat qabliyah dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Di situ kesamaran. Tujuan dia bukan nak tunjuk lillahi ta'ala, tapi pasal apa depan orang kamu rajin. Kesamaran di situ. Jadi mudah-mudahan Allah terima ibadat dia. Dia lillahi ta'ala, tapi bila depan orang jadi rajin. Kata sebahagian tok gurunya, suasana kondusif. Macam kita datang surau masjid, duk rumah nak zikir wirid lepas solat sampai setengah jam, penat juga. Tapi di surau masjid boleh tunggu tu sehingga imam baca doa panjang mana tu, amin amin, rajin. Bukan li manusia, tak ada, lillahi ta'ala. Tapi bila depan orang jadi rajin. Suasana itu. Itu bukan riak. Cuma persoalannya kesamaran. Pasal apa depan orang rajin, duk rumah tak rajin? Di situ kesamaran. Jadi tujuan dia, di segi hati dia, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada penyakit ar-riya. Kecuali dia ada ar-riya, riak lah. Kalau tak ada, maknanya mudah-mudahan ibadat dia Allah terima. Misalnya seseorang, contoh yang lain, membiasakan dirinya solat malam, tetapi biasanya dilakukan dengan berat hati. Dia solat malam juga, walaupun duduk seorang rumah dia, keluarga dia saja. Bangun solat malam tapi liat. Liat maknanya dengan dia lawan malasnya, mengantuknya, liatnya ambil masuk bilik air pun lambat, duduk termenung dulu. Solat qiyam, solat tahajud 2 rakaat 4 rakaat, ataupun kemudian diakhiri dengan 1 rakaat witir solat. Tetapi bila rumah dia ada tetamu, cergas dia, tak ada malas dah. Maknanya bukan tak solat, tetapi bila ada orang jadi cergas dia. Bukan riak, lillahi ta'ala, tapi bila ada orang jadi cergas, di situ kesamaran. Sama juga, mudah-mudahan Allah terima ibadat yang sebegitu rupa. Lillahi ta'ala. Suasana itu, motivasi ada itu, ya. Tetapi di waktu ada tetamu, maka yang biasanya dilakukan dengan berat dan payah menjadi begitu ringan dan sangat bersemangat.
dan ia tidak lagi malas untuk bangun awal, tidak lagi takut sejuk ketika berwuduk dan sebagainya. Jadi cergah dia tiba-tiba. Pasal apa? Ada manusia. Itu makna kesamaran. Jadi mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara makna samar juga, iaitu yang tidak memberi kesan sama sekali dalam amalannya, tidak berasa mudah dan tidak pula berasa ringan, tetapi hanya terpendam dalam hati sahaja. Alamat yang paling terang untuk mengetahui riak yang semacam ini ialah apabila seseorang melakukannya berasa gembira, jikalau ada orang lain mengetahui ketekunan ibadatnya itu. Dia amat ibadat, dia tak cerita pada siapa. Dia baca Quran, sedekah, apalah amal soleh, amal ibadat. Tapi orang tahu, bila orang tahu dia rasa suka. Kesamaran juga. Kata Pak Syekh kita, itu amalan yang begitu bentuk dia tidak memberi jejas kepada pahala. Pasal apa? Dia beramal lillahi ta'ala. Cuma orang tahu. Bila orang tahu, orang puji dia rasa sukalah. Normal manusia bila dipuji, dia rasa gembira ke rasa nak marah? Rasa gembira. Normal manusia. Tidak menjejaskan amalan. Walaupun di situ nampak samar-samar. Sama-sama dari segi orang tahu, rasa gembira dia. Bukankah banyak orang yang berhati ikhlas dalam amalannya dan tidak mempercayai akan adanya keriakan dalam hatinya, bahkan ia membencinya pula. Riak itu ditolak dan amalan tetap disempurnakan sebagaimana adanya. Jadi amalan dia diterima oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia buat amalan itu lillahi ta'ala dah. Tak ada tujuan manusia. Cuma orang tahu. Orang tahu dia pun rasa seronok. Itu di antara bentuk kesamaran di dalam ar-riya. Jadi mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya kita tengok bagaimana jika kita rasa gembira apabila ada yang dipuji. Ada orang memuji, kita rasa gembira. Ataupun rasa duka cita apabila ada orang yang menghina. Bagaimana hubungannya dengan ar-riya? Tadi yang kita sebut tadi, kesamaran. Dia ada tingkatan dia. Yang pertama, orang puji dia rasa seronok. Kemudian orang hina dia rasa tak suka, tak gembira. Yang pertama, yang terpuji. Gembira yang terpuji. Gembira yang terpuji ialah apabila maksud seseorang yang melakukan ibadat itu sengaja menyembunyikannya dan benar-benar ikhlas hatinya kerana Allah. Tetapi demi diketahui orang ramai apa yang dilakukannya, maka ia berkeyakinan bahawa memang Allah Ta'ala itulah yang hendak memperlihatkannya kepada orang lain. Maknanya bukan dia sendiri yang mendedahkan amal ibadat dia. Yang cerita kepada orang bukan dia sendiri. Dia buat secara sembunyi-sembunyi dah. Tapi orang tahu juga amal ibadat dia. Dia pun fikir dalam hati dia, ini adalah takdir Allah. Takdir Allah Ta'ala untuk memperlihatkan kebaikannya. Dan hati dia tidak pernah berubah daripada lillahi ta'ala. Maknanya terpuji. Maknanya terpuji. Ya.
Jadi tersebarnya kebaikan dirinya itu semata-mata kerana kehendak yang telah ditentukan Allah Ta'ala jua. Itulah kasih sayang Allah padanya. Allah hendak menzahirkan bahawa si fulan itu seorang yang soleh, seorang yang baik. Maknanya kita buat baik ini walaupun tak ada orang tahu, insya-Allah bila tiba masanya Allah menzahirkan kebaikan. Paling tidaknya sebelum kita mati. Tengok, oh dia ni low profile tapi cara mati dia Allah sambil sujud, cara mati. Tengok Allah menzahirkan kebaikan dia. Orang pun tengok begitu. Duk tengah baca Quran, tiba-tiba tunduk depan mushaf. Mana bila baca Quran, pasti ada wuduk, ada mushaf. Tunduk rebah depan mushaf. Allah menzahirkan dia ni seorang yang soleh. Tapi tengok biasa-biasa sebelum ni. Datang surah masjid pun duk belakang sekali. Orang duk kuliah pun duk kat luar dia. Orang tak buka lagi tarik, dia dah perkena dah. Maknanya biasa-biasa saja. Tapi rupa-rupanya dia ni iman dia hebat. Lalu Allah sebelum mati dia menzahirkan kesolehan dia. Tengok cara mati dia. Mati duduk tengah pegang mushaf. Mana berwuduk, duduk tengah sujud, duduk tengah solat. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rebah dia. Tengok, innalillah. Tengok, menzahirkan kehendak siapa tu? Kehendak Allah Ta'ala. Nampak? Dia pun terima begitu. Itulah kasih sayang Allah padanya, sebab tidak ada suatu kasih sayang pun yang lebih besar daripada menutupi yang buruk dan memperlihatkan yang indah. Di antara makna ya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya ialah Allah tutup keaiban kita, kekurangan kita, kecacatan kita. Apa yang kita buat tak betul, Allah sembunyikan. Allah zahirkan kebaikan kita. Itu makna kasih sayang Allah. Dengan harapan Allah, dengan harapannya Allah hendak kita ni bertaubat, beristighfar. Itu tujuan Allah tutup keaiban. Benda-benda jahat yang pernah seseorang itu lakukan, Allah tutup. Benda baik Allah buka. Dengan harapan benda jahat itu bila tiba masanya dia beristighfar, dia bertaubat dia kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang hamba. Jadi kita nak begitu. Maknanya Allah memberi kekuatan ya kepada kita untuk memperbanyakkan amal taat. Dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk meninggalkan amal-amal yang boleh membawa kepada murka Allah. Kalau pernah buat, Allah beri kekuatan kepada kita untuk bertaubat sebelum kita mati. Sebelum kita mati, bertaubat. Bila tidak bertaubat, maknanya payah nak lepas daripada murka Allah, kecuali dengan kehendak Allah mendapat syafaat syafaat uzma, syafaat agung daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li kabairi ummati atau kama qala, syafaatku untuk umatku yang pernah buat dosa besar, dengan arti sebelum mati tak sempat bertaubat. Kalau dia sempat bertaubat, tak adalah, dah dapat keampunan. Kalau kita boleh confirm dapat itu, mana nak kita nak confirm? Lalu wajib kita bertaubat, walaupun masih ada lagi peluang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak